أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita bersama dalam kuliah subuh pada hari ini. Setelah beberapa bulan kita dilanda musibah coronavirus, COVID-19, kemudian pula kita kena PKP sebagainya, tak boleh hadir ke masjid sembahyang Jumaat kecuali beberapa orang saja. Tapi alhamdulillah sekarang telah dibuka peluang yang besar, yang luas, sembahyang berjemaah beramai-ramai, sembahyang Jumaat. Cuma sembahyang Jumaat ni ada had limit lah. Banyak orang rasa sedih tak boleh sembahyang Jumaat. Tapi solat-solat fardu yang lain boleh lagi. Maksudnya waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu kosong lagi. Tapi tak diberebut pula. Ni tepuk dada tanya iman masing-masing. Sebab sebelum tu berebut, kata kenapa lah ditutup masjid, buka lah masjid. Makin kita ibadah pada Allah, makin larilah musibah ni, ya. Lepas tu mengaji ni kena ada ilmu, ya. Orang tak ada ilmu dia fikir semayang lah, takut apa coronavirus ni, takut Allah lah. Ini salah satu fahaman yang salah. Sebab tu sebutkan dari Rasulullah SAW, seorang yang alim itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 10 orang yang alim, 10 orang yang rajin ibadah. Sebab dia hanya ibadah tanpa ada ilmu, mudah tersesat jalan. Amal tanpa ilmu jadi sesat, ya. Ilmu tanpa amal sia-sia. Itu sajalah. Ya, maksudnya di situ diperhalusi banyak hukum-hukumnya. Cuma walaupun dah dibenarkan, tak ada orang juga. Jadi sebab itulah sebenarnya kita ni biarlah bercakap tu daripada hati, ya. Memang azam nak buat, takutnya jadi macam tu kosong juga. Itu pun dah jarak-jarak pun kadang tak penuh juga. Ada tinggal separuh. Itu surau kita ambillah penuh, ada setengah tempat lain separuh juga, dah jarak dah tu, ya. Penuh dengan malaikat lah, ya. Din Islam dan sebagainya, orangnya tak ada, ya. Okay, InsyaAllah kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW berkenaan hadis-hadis penawar bagi hati ini, yang melembutkan hati kita. Karena manusia ni Allah jadikan dia ada jasad, ada roh, ada hatinya dan ada nafsu, ya. Makanan bagi jasad tu makanan yang kita biasa makan lah, ya. Makan minum tak makan, jasad jadi lemah. Tu orang puasa hari tu kena pula PKP pula, tak boleh keluar, ya. Jadi susah lah, ya. Makan apa yang ada, tak ada bazar-bazar, ya. Tapi orang lupa, manusia ni lupa makanan untuk hati pun, iaitu dengan ilmu, dengan zikrullah, dengan hadis Rasulullah, ayat Quran. Sebab itulah kalau kita tengok banduan pelajar-pelajar sekolah, ya, kenapa payah nak didisiplinkan? Kerana hanya akademik, itu untuk otak saja.
Belajar di sekolah tidak diberikan penghayatan tentang agama, ya. Bila nak diwajibkan semayang zuhur Jumaat, semayang asar Jumaat, ada pula ibu bapa bantah. Dia kata apa, ini bukan sekolah pondok, ini bukan sekolah tahfiz, ya. Nak buat wajib-wajib semayang Jumaat. Dia tu tak semayang tak apa lah, ya. Anak biarlah solat. Sehingga kan cikgu tu, gurunya, ustaznya disaman pun ada. Masuk mahkamah kerana watan anak tidak solat. Ni satu malam musibah besar. Lebih besar musibah ni daripada penyakit coronavirus ni. Sebab virus ni orang tak nampak, meninggalkan agama, memandang mudah tentang Islam, ya. Seolah-olah Islam ni sakat waktu puasa nanti, waktu raya semayang, semayang raya puasa, raya haji, ya. Ataupun panggil Islam 3K, kelahiran, kahwin, kematian. Tu je cari Islam. Cari Tok Imam, cari Tok Bilal mana, siapa nak tolong mandikan jenazah ke, siapa Tok Kadi mana nak tolong ni, saksi mana nak tolong ni waktu akad nikah ke, ataupun nanti tahnik nak buat akikah tu, baru nak cari siapa tukang sembelih ke sebagainya, ya. Ni payah, orang tak faham Islam secara syumul, secara menyeluruh, ya. Okay, kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nas ma fi nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alayhi lastahamu alayhi walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la'atawhuma walau habwa. Muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besar pahala azan dan menepati saf pertama di masa solat berjamaah, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan membuat undi atau giliran, nescaya mereka akan berbuat demikian. Juga seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera ke masjid untuk melakukan salat berjamaah, nescaya mereka akan berlumba-lumba untuk mendapatkan. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besar pahala sembahyang isyak dan subuh dengan berjamaah, nescaya mereka akan datang untuk menghadirinya, sekalipun mereka terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tawaran yang istimewa tapi kekurangan pelanggan. Tak ramai orang nak berebut amal salih, fastabiqul khairat. Tapi akhirat esok lah, itu yang paling menguntungkan. Hari ini kalau pilih antara dunia, duit ke dengan ibadah, orang pilih dunia dulu, ya. Sehingga kan dalam hal-hal yang sensitif, melibatkan halal haram, melibatkan benda haram, orang tak fikir hukum dulu, dia fikir untung dunia dulu. Contohnya bila KBSP buat akaun patuh syariah, maka bila dibuat survey, ditanya pada masyarakat, wartawan, Astro Awani dan sebagainya, apa pendapat tentang akaun yang patuh syariah ni, ramai setuju lah, bagus lah. Tapi ada segelintir bila ditanya, dia kata kita tengok dulu, biasanya yang patuh syariah ni untung tak banyak. Jadi kita tak payah pindah lah padan yang konvensional lah. Nanti kalau untung kita baru tukar balik lah. Tengok betapa nipisnya iman
umat Islam hari ini. Walaupun bila interview tu ada yang bertudung gitu, ya, ada yang berkopiah, itu tanda kurangnya pemahaman Islam. Ilmu tak ada, sekadar pakaian saja. Kadang bela janggut tapi pergi jogging pakai seluar pendek. Kita kata tengok rupa macam ikut sunnah Nabi lah, tapi tak reti juga benda basic awal. Baik tak payah simpan janggut pun, tapi reti. Contohnya supaya tidak mendatangkan fitnah. Ini kadang bela janggut panjang, ya, nampak macam orang hebat, macam Tok Imam dah ada. Keluar pergi makan kedai mamak seluar pendek. Kita kata macam Pak Haji dah dia ni, ya. Gaya saja. Maksudnya bela janggut tu sebab orang putih apa banyak bela janggut, nak bagi lebat misai janggut. Dia pun sibuk nak lebat, bukan nak ikut sunnah Nabi yang salah. Tak ada apalah rugi, ya. Jadi disebut dalam hadis Rasulullah SAW, antaranya apa? Azan, menepati saf pertama, bersegera ke masjid dan mengerjakan sembahyang isyak dan subuh berjamaah, yakni pahala yang diberikan ia amat besar sekali di hari kiamat. Kalaupun orang ramai mengetahui nilai ganjaran terhadap amalan-amalan ini, diperlihatkan kepada mereka seperti gaji yang diterima pada setiap hujung bulan, mereka mesti akan berusaha sedaya upaya merebutnya. Bahkan mereka terpaksa membuat giliran untuk membuat agihan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan peluang itu. Dari segi amalan-amalan tadi, contoh azan ke, azan ni biasa Bilal kita lah. Tapi kalau kita ni apa nama, tak payah nak, boleh buat gila-gila, buatlah. Biar orang lain pula ada apa nama, can nak azan, sebab besar pahala azan. Muazzin ni, Bilal ni, di akhirat esok lehernya panjang di padang mahsyar. Wallahu a'lam leher panjang tu macam mana rupanya, kita nak nampak macam zirafah apa pening lah. Tapi dimuliakan Allah, lehernya panjang di akhirat esok. Bagaimana kemuliaannya Allah bagi, wallahu a'lam. Tapi disebutlah hadis, ya. Maka kalau kita ada peluang azan lah. Ini kadang ada setengah masjid sebagainya, bila azan ni dia ada elang dia. Contohlah berapa, RM50 apa. Kena waktu hari Jumaat, hari apa raya, lebih sikit dapat, ya. Kadang-kadang saya berebut, bergaduh masa muka sebab bukan sebab nak azan tu memang nak azan, tapi sebab nak dapat elang tu, ya. Kalau boleh dia ada seorang lah azan, orang lain tak boleh, ya. Ini masalah, dia tak nampak kelebihan ayat Quran, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tak payah berebut lah yang dunia atau Allah bagi lebih lagi akhirat esok, ya. Dunia apa Allah bagi, tapi ada orang setengah nampak macam tu, ya. Sama lah jadi Tok Imam pun. Jenis Tok Imam Hafiz ni kita kenal lah, sebab kita dulu tahfiz juga Ustaz Azrin tu. Kalau jenis dia tahu masjid mana bayar lebih ribu-ribu, berebut nak pergi masjid ni, ya. Masjid yang surau kecil-kecil ni tak payahlah, bayar tak banyak, ya. Dah kali jadi apa niat tu, kerana Allah ke kerana duit tu? Itu sebagai kita nak dapat peluang untuk ulang Quran, tak apa. Tapi ada setengah orang dia tak nampak akhirat tu, nampak dunia dulu. Ni malang sama sekali. Buat ibadah pun terfikir dunia lagi, ya. Yang kedua, dari segi orang yang pergi saf pertama, sebab tu saf pertama ni penting. Kalau kita datang awal dah tengok orang dah azan, ya, sembahyang sunat atau tadi qabliyah subuh, jangan sembahyang jauh-jauh, luar belakang-belakang. Sembahyang tu dekat saf pertama ni. Lepas tu hari ni saf pertama pula berapa orang je boleh, kan? 10 orang, 15 orang je. Dah jarak semeter, lagi sikit. Lebih baik kita penuh. Tapi setengah orang dia takut, kan pakai jubah lah, pakai kopiah elok, masuk saf pertama, tiba-tiba Tok Imam tak datang, sakit perut ke apa, kan aku pula kena tolak dia Tok Imam, kan?
Lagi baik duduk belakang-belakang. Itu salah. Baik duduk depan. Kemudian yang seterusnya, bersegera untuk solat subuh dan isyak berjemaah. Sebab biasalah disebut banyak kali lah, mana-mana ustaz pun kan, subuh isyak berjemaah ni payah nak buat. Kerana orang munafik dia tinggal dua solat. Kalau kita boleh jaga subuh isyak berjemaah, insya-Allah terhindar daripada penyakit munafik. Boleh hadir tiap hari ya, sembahyang jemaah. Bukan zuhur, asar, maghrib tu tinggal, tapi dua ni paling penting, payah orang nak jaga. Sebab apa? Subuh ni waktu pagi-pagi ya, nak bangun ngantuk apalah ya. Isyak pula dah malam, dah keluar lah ke sana sini. Kadang azan maghrib tu keluar dah, pergi shopping mall, pergi pasar lah apa kan. Patutnya semayang dulu lah. Kalau dah azan tu tak payah kalut nak pergi shopping, beli barang ya. Lepas tu dah balik pukul 10, 11 ke 12 ke, makan kat luar ke, balik tidur tu tak semayang isyak. Ni ada sifat macam ni, tu penyakit munafik. Boleh jaga, insya-Allah terhindar daripada sifat munafik ya? Jadi inilah antara yang disebut perkara yang penting. Dan tak ramai orang yang berebut-rebut semayang Jumaat dari 5 waktu. Tapi yang paling penting Nabi kata ni, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau kamu tahulah kelebihan solat subuh isyak berjemaah ni, kamu akan datang juga ke masjid walaupun merangkak sekalipun. Sebab besar pahalanya. Tapi Allah hijabkan, kita tak nampak. Kalau Allah bagi nampak, berebut orang beratur ya. Contohnya dapat apa? Duit RM1,000 sekali subuh ya. Datang solat je, Opak setengah, 3.5 tu rasa dah tunggu dah kat pintu. Contoh kan, orang stroke boleh bangun ya. Orang duduk atas kursi roda tu boleh bangun, usaha lagi sebab nampak habuan ni. 1,000 siapa tak nak contoh. Tak pun up lagi 10,000 yang sampai tahap boleh mengangkat ya. Contohlah handset kita beli 3-4 ribu, jatuh bawah kereta kan. Anak tinggal ke nak ambil? Tak sanggup mengangkat ke bawah ya. Nak ambil tu sebab handset mahal, handset 500-600 pun mahal dah ya. Jadi begitulah Nabi nak ajar pada kita. Kalau kamu nampak nikmatnya akhirat esok, kamu akan berebut-rebut. Tapi malangnya orang dunia hari ini, manusia ini, dia tak rasa keuntungan besar. Dia nampak lekeh lah benda. Nak pergi semayang kira berebut bab dunia hari ini ya. Pergi kadang-kadang kursus macam-macam lah, untuk kejayaan marketing lah apa, beribu orang pun sanggup pergi, walaupun bayar ribu-ribu ya. Datang saudara jemaah free ya. Tapi pahalanya besar. Tapi disebabkan tak nampak hijab ya, dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak baca ayat Quran surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kata aku nak uji kamu je. Aku nak tengok kamu ni siapa yang sungguh-sungguh nak buat amal soleh, yang paling baik amalnya, walaupun tak nampak pahala ya. Pada sedekah, pada semayang jemaah, pada kita buat amal soleh, buat benda baik dengan orang miskin, anak yatim ya. Sebab itu kalau boleh setiap daripada kita ni biar ada anak angkat anak yatim. Ini jarang orang buat ya. Biar dia masuk sekolah, belajar dia macam mana ya. Kalau tak anak yatim pun orang susah, miskin mana-mana yang duduk kampung-kampung. Yang miskin bandar ni pun banyak. Kadang pakai baju abang besar sangat, darjah 1 masuk sekolah. Tu tengok setiap kali awal tahun besar mengelebih baju, sebab dia pakai baju abang darjah 4. Dia darjah 1, kesian, pasuk besar. Kita kalau nampak orang adik-adik macam ni, anak-anak macam ni, sedekah lah, bagilah berapa 200-300 ya. Tu banyak dah mengurangkan beban. Tu kita buat banyak campaign back to school apa. Sebab Nabi kata orang yang buat baik pada anak yatim, fakir, miskin ni jadi jiran Nabi akhirat esok. Nabi sebut 2 jari ya, duduk dengan Nabi sebelah. Tapi orang hari ni dia tak berapa nak bantu lah, kecuali ada marketing
Saya bantu orang fakir miskin ni, boh tak nama syarikat saya, ya. Boh tak boh nama saya besar sikit sponsor, ya. Semua nak kepentingan peribadi salah, ya. Bantu orang sana, bantu sini, bantu tu bagus. Cuma tak payahlah nak kredit lebih pada diri kita. Sebab yang lebih baik tu yang Nabi sebut apa? Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksudnya sedekah tu orang tak tahu pun siapa sedekah. Tiba-tiba ada orang bagi duit, ada. Yang boleh kita tengok antara amalan yang bagusnya arwah abang tu, abang bocil. Sebenarnya dia pun ada kait naik saudara tu 2-3 pukul, ya. Dan amalan dia yang orang tak tahu, rajin sedekah waktu itu. Bagi situ tafiz sini. Pergi makan restoran, satu restoran dia belanja. Siapa rajin nak buat tu, kita pun tak nak buat, ya. Sekali bayar lah berapa, bukan sikit, 1000 lah, ya. Tapi dia kata senyap, jangan bagi tahu orang. Setengah orang kalau dia belanja, makan-makan, saya dah bayar lah semua, kan? Orang tahu dia bayar. Ni tak bagi tahu, senyap je, bagi situ, bagi sini. Dan ada antara yang disebutkan, ada beberapa orang ustaz ni yang pergi pendalaman Sabah, Sarawak lah, masuk tempat orang asli lah tu kan, dibagi-bagi tiap bulan oleh arwah abang. Dia bagi, kata ustaz pergi dakwah lah, saya nak pergi tak boleh, ada duit sikit saya bagilah, ustaz masuk, ya. Sebab kita ni jauh ketinggalan dengan missionary Kristian. Kristian ni masuk bertahun-tahun duduk dalam kampung. Sebab tu kampung tu boleh jadi Kristian. Kita nak masuk dalam ni, seminggu 2 minggu patah balik, kerja balik, cari rezeki sebagainya. Ada duit kumpul, tabung, orang infak sebagainya, masuk balik kampung pedalaman ni, itu keluar balik. Missionary Kristian ni dia masuk duduk situ, tinggal situ. Gereja-gereja dia dah bagi gaji siap lah. Janji setiap kepala ni Kristian lah semua, ya. Ni bahaya akhir zaman kita ini, orang tak nampak penting, ya. Dulu banyak Sabah Sarawak, sekarang ni di Semenanjung ni pun aktif. Gereja-gereja di Kuala Lumpur, di Selangor ni banyak. Dia tawarkan, contoh dia jumpa anak muda ni kisah benar berlaku ni. Ada yang dah bagi tahu. Dia kata, ustaz, datang orang-orang Kristian ni, padri. Dia kata, adik nak duit lah, saya boleh bagi RM4,000 cash, kata. Budak ni tak fikir banyak, dia fikir motor dia lah, kan. Boleh tukar exhaust ke, beli motor baru, boleh, saya nak. Ikut pergi gereja. Pergi gereja, sebutlah murtad masuk Kristian kan. Lepas tu minum air holy water dia apa tu, dapatlah duit. Dia bukan kisah pun. Lepas tu pakai salib. Dia nak pakai ke nak buang tak tahu, tapi budak tu dah sampai murtad. Lepas tu dapat duit, dia tinggal. Kamu nak Kristian ke, tegur ke, nak Islam ke, tapi dia berjaya buat macam tu. Ramai budak-budak dia tarik, sebab janji dapat duit. Kadang ada gereja yang jemput makan, kan. Ada satu gereja di mana saya tengok ada kawan yang kerja di bahagian di Jawi lah. Dia kata setiap hari masak untuk 300 orang, bagi makan free. Orang naik kereta Mercedes pun berhenti makan, ambil juga makan. Disebabkan gereja ni buat macam tu, kan. Ada bahagian pihak Jawi, Mangwit ni, tak tahu melalui masjid ke melalui apa, dia pun buat juga masak. Sebab nak challenge, sebab orang tak ada makan, pergi makan kat gereja hari-hari, agak-agak tak terbuka ke hati dia nak masuk Kristian, kan. Ni sebenarnya kita boleh tiru. Sebenarnya kita buat dah waktu Ramadan, iftar sebagainya. Ni surau kita buat Jumaat, buat makan lah. Boleh tiru orang lain. Hari Jumaat tu pun banyak tak buat lagi, duk main pisang kembung pun makan pisang, kan. Hari-hari lain orang lapar je. Sebab orang hari ni duit payah, nak sekali makan kedai RM10, kan. Tu paling murah lah tu. Ada dapat RM5-6 ke nasi goreng berempah lah apa kan. Alhamdulillah. Tapi susah makan hari ni, makan mahal, ya. Kita boleh buat jamu orang makan tengah hari ke, makan waktu malam ke. Alhamdulillah, buat kempen tu. Orang datang ke masjid, kan, ataupun jemput mana-mana ni,
main makan ke masjid. Kadang yang di masjid ni di surau ni kadang dia pun makan dah terlebih lah, jemput orang lain yang susah-susah. Lebih lagi yang kerja-kerja kilang apa, masuklah Bangladesh apa, dia pun susah kan. Ya. Sebab tu kita kena prihatin lah, bantu. Ya. Cuma sekarang ni musim PKP sebagainya, PKPP ni kena hati-hati lah. Nak tengok macam mana kan bagi bantuan. Tapi cuma teruskan kita perlukan bantuan. Itu antara hadis Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang kurang direbut oleh orang Islam. Kita baca satu lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntazaru aw as-sa'ah fa as-sa'atu adha wa ama. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan kebaikan sebelum menemui 7 perkara. Nabi suruh kita buat banyak amal soleh sebelum datang 7 perkara. Pertama, kamu sebenarnya tidak menanti melainkan tibanya kefakiran yang melalaikan, kekayaan yang menyebabkan kezaliman, atau sakit yang merosakkan badan, atau usia tua yang menggagapkan percakapan, atau kematian yang melenyapkan segala sesuatu, atau tibanya Dajjal, maka ia adalah sejahat-jahat makhluk ghaib yang dinantikan, atau tibanya hari kiamat, maka hari kiamat itu adalah lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Jadi hadis riwayat Tirmizi. Di keterangan hadis ini menggalakkan supaya kita ni bersegera buat amal ibadah, buat amal soleh sebelum terlambat datang je bermacam-macam kesusahan. Tu yang Nabi kata, khamsan qabla khamsin, 5 sebelum 5, kaya sebelum miskin, sihat sebelum sakit, hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit, dan muda sebelum tua. Dalam hadis ini Nabi sebut, jangan sampai kamu ni dah fakir, baru kamu ni nak sedekah lah apa semua, ataupun sampai kaya, tapi kaya yang menyebabkan zalim pada orang. Ini tengok ada banyak orang kaya tapi tak reti duk buat video pelik-pelik lah, TikTok lah, sponsor artis tu lah, artis ni. Kita pun pelik. Kalau duit dah banyak tu bagilah pada anak yatim apa tu banyak. Orang fakir miskin, orang tak cukup makan, minum, pakai ni, yang bazir ke duit ke benda-benda lara tu, duk sibuk dengan benda-benda dunia hiburan tu. Setara mana sangat duit kita banyak tu, kadang duk tayang pula, oh ni kereta saya, ni kereta ni kereta ni, buat live pula, oh ni bilik saya, ni barang kemas saya. Itu menyebabkan orang jadi hasad dengki. Sebab tu para ulama ajar pada kita ni jangan suka-suka sangat nak berkongsi cerita pada orang. Antaranya apa? Harta yang kamu ada ni sembunyikan, jangan cerita kat orang. Sebab supaya jangan orang ni rasa hasad dengki, rasa jealous pula, cemburu pula. Kena jenis orang perompak tu, dia tengok, oh banyak sangat harta ni, boleh aku rompak pula, cerita pula ni rumah. Hari ni kan semua nak cerita kat Facebook, Instagram lah, apa saya ni bercuti sekian sini, tunjuk pula hotel tu, saya duduk rumah sini ni, rumah saya ada berapa bilik, kereta pula ada berapa, tunjuk pula aset, tak payah. Sebab ini semua mainan daripada Yahudi. Dengan media sosial tu dia suruh kita cerita semua, jadi macam diary pula media sosial. Patut diary ni kita simpan seorang, ini semua orang tahu, satu dunia tu. Sampai habis nak cerita bab suami isteri pun cerita di medsos, media sosial, habis rosak, cerai suami isteri. Mengaji agama pun jadi tak reti pula, jadi jahil.
Dia pun nak cerita pasal isteri dia, orang ni pun nak cerita pasal suami dia, kan? Padahal ngaji agama lah, duk pergi umrah lah apa, banyak kali bawa orang jadi mutawif, pun tak faham Islam dengan baik, kan? Sebab tu lah ni fitnah akhir zaman. Jangan sampai kamu ni dah berharta tapi menzalimi orang lain. Biar kita ni duit tak banyak pun rajin sedekah. Nanti bila duit banyak, senang nak sedekah. Ni ada setengah orang dia jadi kedekut lah. Dia kata tu tak kaya lagi, aku nak sedekah banyak. Tak boleh. Setakat RM1, RM2 boleh lah. Itu pun tak apa nak masuk tabung. Tabung lalu sengih. Dia kata sengih pun senyum pun sedekah juga, kan? Punya kedekut sangat, kan? Kadang dalam wallet tu banyak, tak banyak sedekah. Sebab tu saya tengok ada seorang ni, seorang usahawan berjaya. Dia niatnya nak sedekah 50, bayar zakat 50,000 kalau dia tiap-tiap tahun, kan? Maksudnya keuntungan dia juta, kan? Bayar zakatnya 2.5%. Dia kata kalau boleh lagi banyak saya nak sedekah lagi bagus. Bila lagi banyak dia sedekah, lagi banyak dia bayar zakat, niat tu Allah gandakan lagi keuntungan dia, dan duit lagi banyak. Sebab niatnya kerana Allah, Allah beri lagi. Sebab tu ada setengah orang dia fikir aku sedekah ni habis duit. Padahal Nabi kata apa? Ma naqasat min mal sedekah, tidak berkurangan harta yang disedekahkan. Nampak macam hilang duit tu, tapi sebenarnya dia dah masuk akaun akhirat, kan? Yang ketiga, sakit yang merosakkan badan. Jangan sampai tunggu dah sakit kuat baru kita nak amal ibadah, baru nak semayang, zikir sebagainya, kan? Waktu sihat ni buat. Bila waktu sihat buat, kena sakit tak boleh bangun, Allah beri pahala macam waktu sihat. Macam sebelum PKP kan, kita pergi masjid lah sebenarnya Jumaat, kan? Ustaz-ustaz ni mengajar kuliah lah. Kena waktu PKP tu tak boleh nak pergi solat Jumaat, tak boleh nak kuliah, tak boleh nak apa. Jadi walaupun tak boleh pergi masjid, tak boleh pengajian sebagainya, tapi tetap pahala tu dapat 2-3 bulan sebelum ni yang tak boleh solat di masjid, ya. Tu kelebihan ni, pahala besar, ya. Jadi sepatutnya kita ni berbuat waktu muda. Sebab tu Nabi kata apa? Allah berbangga dengan berapa golongan antaranya orang muda yang sibuk beribadah. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda atau pemudi lah, termasuk perempuan lah. Kalau hadis Nabi sebut lelaki, dia termasuk perempuan yang sibuk beribadah waktu muda. Bukan kata tua tu tak ibadah lah, tapi bila muda ni sibuk ibadah, nanti tua tak larat bangun dah. Contoh tak lagi masjid lah. Sebab apa? Duk masuk wayar ni, payah nak pergi masjid, kan? Kena pula masuk ke hidung lah apa, kena jadi terbaring sajalah. Sepanjang terbaring tu Allah bagi pahala waktu macam dia sihat ni. Jadi baik kita buat banyak amal waktu sihat, jangan tunggu sakit. Yang keempat, usia tua yang sehingga menggagapkan percakapan. Sampai dah tua sungguh nak cakap pun tegak-gagap, kan? Terketar-ketar tangan. Jangan sampai tahap tu baru nak ibadah, rugi. Sebab waktu muda tidak diusaha.